anak-anak kapalnya dianggap dan diisytiharkan sebagai sudah pun meninggal dunia. Sudah tentu MH17 itu jelas terbukti bangkai kapal terbang itu berada dan terhempas di bumi Ukraine. Yang saya nak pohon pemahaman, pengertian dan jawapan daripada kementerian ialah bahawa saya terlibat dalam beberapa perbahasan dalam Dewan Yang Mulia ini pada ketika itu, dan pada ketika itu Kementerian Luar dan Kementerian Pengangkutan memberikan bayangan bahawa kita benar-benar aktif, benar-benar terlibat, dan kita yakin akan dapat menemui bangkai kapal terbang 370 dan janji-janji atau harapan-harapan yang seperti itu. Tetapi terbukti bahawa ianya tidak berhasil, dan malah tempat di mana terhempasnya dan terkebuminya atau tenggelamnya MH370 itu sehingga ke hari ini tidak ada suatu tekaan yang boleh diyakini. Malah seolah-olah kerajaan-kerajaan dan jawatan kuasa antarabangsa yang terlibat telah pun menganggap dan mengisytiharkan bahawa kita gagal untuk mencarinya, dan usaha-usaha itu hampir-hampir sudah pun tidak lagi dijalankan hari ini. Jadi ini saya fikir memberi bayangan, gambaran yang kita ini sebagai sebuah negara tidaklah begitu bersungguh-sungguh untuk berusaha untuk memastikan kita boleh menemui pesawat dan bangkai itu. Bandingkan dengan negara-negara lain, bandingkan dengan negara Belanda yang dalam kes MH17 ini lebih berani, lebih terkedepan dan lebih sanggup untuk terlibat di peringkat-peringkat yang tertinggi untuk memastikan bahawa usaha-usaha yang lebih benar-benar dapat diyakini boleh dilakukan oleh negara, walaupun MH17 itu bukan kepunyaan negara Belanda tetapi kepunyaan negara kita. Jadi ini saya fikir amat memalukan, amat menjatuhkan maruah kita bahawa kita di medan antarabangsa tidak mempunyai keupayaan, tidak mempunyai kepakaran, tidak mempunyai keberanian untuk berdepan dengan negara-negara lain untuk memastikan. Ya Ahmad. Boleh ya, lebih bangun ya Ahmad. Saya, terima kasih Dr. Saya tak setuju apa yang disebut tadi. Kerana kita lihat waktu krisis MH370, pelbagai negara memberi sokongan dan bantuan kepada kita. Kenapa mereka beri sokongan kepada kita? Kerana mereka yakin dan hormati kredibiliti kita. Dan kita lihat juga banyak negara, baik Rusia, baik Amerika, nak selesaikan isu bagaimana nak bawa keluar mayat-mayat di Ukraine menggunakan pelbagai cara kekerasan yang tidak berjaya. Tetapi keupayaan pimpinan negara kita menyelesaikan dengan cara tersendiri dan diakui oleh banyak negara. Ini menunjukkan bahawa pendekatan yang dibawa oleh kerajaan memang mampu dan diyakini dan diperakui hebat berbanding dengan banyak negara lain. Sebab itu saya tidak bersetuju apa yang disebut oleh Tumpak tadi. Keupayaan pimpinan negara kita menyelesaikan isu ini dan membawa balik dengan begitu baik, tersusun, ini bukti bahawa kita mampu untuk menyelesaikan masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh banyak negara lain. Saya tak setuju, ya. Tentu. Terima kasih Lenggung. Sebagaimana yang kita semua tahu, apa yang saya sebutkan tadi bukan sahaja pandangan saya seorang ataupun pandangan peringkat saya sahaja, tetapi mantan Perdana Menteri Malaysia sendiri telah menyatakan secara terbuka bahawa beliau mempunyai syak yang amat tinggi Datuk Pengerusi, bahawa MH370 ini tidak munasabah ianya menjadi persoalan tanpa apa-apa jawapan yang jelas. Bayangkan dan bandingkan dengan MH17 yang mana apabila berlakunya ianya terhempas, tiba-tiba Amerika
mengeluarkan satelit yang kononnya ini berlaku kepada MH17. Tiba-tiba selepas itu Rusia pula mengeluarkan gambar-gambar satelit dan sebagainya, ini yang berlaku kepada MH17. Kenapa dalam H370 ini tak ada gambaran satelit, tak ada detail ataupun maklumat yang seperti itu, yang berbeza dengan MH17? Keyakinan saya sama dengan keyakinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, ialah bahawa segala pergerakan udara, sama ada pesawat militeri, ketenteraan atau pesawat-pesawat awam, saya yakin ianya segala pergerakan udara ini diikuti, dilayari, diperhatikan oleh sistem-sistem elektronik, intelligence dan sebagainya yang dipunyai oleh bangun ya. Saya nak mencelah sikit. Sila. Terima kasih speaker. Saya sebenarnya menghormati tempat, tapi dalam isu-isu ni saya terpanggil untuk sikit menyatakan tak setuju daripada tempat. Sebab apa? Pandangan tu amat prejudis. Nombor satunya, kita ada lebih 1000 satelit seluruh dunia, 700 lebih buat mapping, masih flying, tapi satelit ni pun tak dapat pick up. Itu kenyataan. Keduanya, MH370 di dasar laut, yang di UK di atas barat, dan kes meletup tu pun ada sebab-sebab yang nyata. Dan satu lagi di Belanda ni, sebenarnya 153 rakyat ni mati dalam kapal terbang tu. Dia ada moral ground tu dapatkan, tapi itu pun tak dapat bawa adik mayat tu. Kita yang dapatkan mayat tu dalam black box. Terimalah hakikat bahawa dalam keadaan darurat ni, kita dapat menangani jauh lebih baik daripada negara-negara, dan diakui oleh Senator Amerika sendiri. Saya nak sebut juga pasal MH370 ni. MH370 ni satu kali yang berlaku, dan buat pengetahuan tempat dalam dunia sekarang ni, di dasar-dasar laut masih berpuluh-puluh kapal keterbang hilang, masih tak dapat dikesan lagi. Dan ini bukan satu perkara yang pelik. Cuma kita sedih sebab ini berlaku. Dalam keadaan kesedihan, kita cuba cari bangkai ini atau bangkai terbang ini, dan kita lihat pandangan-pandangan media barat yang sentiasa nak mendapatkan keputusan atau buat kesimpulan yang tak mungkin dapat kita nyatakan tanpa fakta-fakta yang nyata. Tapi janganlah kita menjadi juru ulas atau echoing, atau jadi kakak tua, minta maaf, Pak Turut memanjang-manjang lagi fakta-fakta yang belum dapat dipastikan lagi. Kita tahu dalam kes 370 lag and lead, setiap lead kita dapat mesti justifikasi dalam masa 5 hari, 6 hari, 7 hari seterusnya. Tapi dalam kes 17 dia tak ada masalah lead and lag. Sebab apa? Nyata bangkainya di sana. Jadi saya haraplah pandangan-pandangan yang cuba meletakkan kerajaan kita dalam keadaan itu rendah sekali, tak patutlah, kerana adalah sedikit keyakinan bahawa kerajaan kita buat yang terbaik. Dan kalau diberi peluang pun, kerajaan Indonesia, Australia dengan kapal terbang yang canggih, China pun pinjamkan satu surveillance kapal terbang AWACS dia, surveillance yang diletak di Perth. Mereka juga tak dapat mengenal sikap mana bangkai ini. Jadi adakah kita mengatakan juga Australia pun teruk, China pun teruk, dan Amerika pun teruk? Dan mengenai Tun Mahathir Mohamad tadi, itu pandangan Tun Mahathir Mohamad, sangkaan beliau, pandangan beliau, kita hormati. Tapi yang pastinya, janganlah kita, dulu Tun Mahathir ini tak baik, sekarang ni macam kita guna macam kakak tua pula. Yang pastinya lah fakta-fakta itu sedang dikumpulkan, dan sebelum ada kepastian yang nyata, saya rasa tak wajar kita membuat spekulasi yang tak baik kerana melibatkan begitu ramai nyawa yang terkorban. Saya harap tempat kena ambil jelas, dan saya tak setuju pandangan tempat tadi. Terima kasih. Okey, terima kasih. Tempat boleh habiskan, Muhammad. Ya, saya akan cuba habiskan. Yang saya sebut pasal MH370, yang saya sebut dan bagi contoh ialah mantan Perdana Menteri kita. Tetapi bukan beliau seorang sahaja yang membangkitkan perasaan tidak begitu yakin bahawa sebenarnya pesawat ini bangkainya tidak boleh ditemui. Ada pakar-pakar penerbangan, ada bekas-bekas juruterbang, dan berbagai-bagai lagi pihak-pihak yang membuat kenyataan dan sebagainya yang merasakan bahawa ada banyak kekeliruan, ada banyak misteri dengan izin yang terkena kepada MH370 ini. Jadi saya ingin menyeru kepada Kementerian Luar untuk mengambil inisiatif yang baru untuk memimpin dan mengetuai
pasukan antarabangsa dan sebagainya untuk memastikan bahawa ada kesudahannya. There is a closure dengan izin kepada kes MH370 ini. MH17 bangkai terhempas di bumi, dapat bawa balik mayat, itu digembar-gemborkan, gegak gempita macam kejayaan yang begitu besar. Pesawat jatuh, mayat ada, bawa baliklah, apa masalahnya? Hantar pakar doktor DNA dan sebagainya, itu saja. Apa yang nak dijadikan? Inilah kehebatan negara kita, boleh hantar pasukan untuk mendapatkan mayat-mayat, boleh bawa balik. Ini saya fikir adalah suatu gembar-gembor yang melebihi kejayaan yang saya akui untuk pergi ambil mayat balik dan sebagainya. Jadi saya harap Kementerian Luar akan dapat bergerak dengan lebih baik lagi untuk memastikan ada penyudah kepada kes dua pesawat ini. Ya. Saya nak menyatakan sokongan terhadap apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Tumpat. Walaupun kita telah mencapai sedikit kejayaan tinggi MH17, tetapi kita tak boleh menggunakan itu untuk menutup kegagalan yang nyata dalam kes MH370, ya. Apa yang diungkitkan oleh Yang Berhormat Tumpat tentang misteri, banyak soalan yang tak terjawab, ianya merupakan satu hakikat yang diakui ramai, termasuklah di dalam majalah-majalah aviation antarabangsa yang mempertikaikan cara bagaimana krisis itu telah ditangani daripada awalnya. Maka janganlah oleh kerana apa yang telah kita capai melalui MH17 kita gunakan untuk nak tutup kegagalan yang nyata dalam kes MH370. Dan saya sokong sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Tumpat supaya ada a new initiative untuk mendapat maklumat berhubung dengan MH370 itu. Terima kasih. Tempat habiskan. Terima kasih. Ucapan kelkerai itu adalah sebahagian dari ucapan salam. Terima kasih. Salam ya, Mat. Datuk Pengerusi. Ya, Menteri boleh jawab. Ya, Mat. Terima kasih Tuan Ketua. Panjang tak? Boleh sambung petang lah, Mat. Mulakan petang. Boleh. Ya, masyarakat